Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana dengan limpahan kurniaan, rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, kita dapat berhimpun pada malam ini, dikumpulkan untuk kita sama-sama bermudzakarah dan juga berkongsi ilmu daripada apa yang telah dicurahkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, ataupun nama sebenarnya adalah Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang mana beliau telah menggabungkan antara ilmu syariat dan juga ilmu hakikat, sehingga pada zaman beliau mereka yang bingung dengan ilmu, dan ada yang daripada antara mereka ulama yang hanya cenderung ke arah fiqh, tak ada pula di antara mereka yang cenderung ke arah tasawuf hakikat, yang mana mereka mempunyai kekurangan, yang fuqaha yang fiqhnya mengalami kekurangan daripada segi tasawufnya, dan mereka yang menceburkan diri dalam bidang tasawuf mereka pula mengalami kekurangan dalam bidang fiqh. Maka munculnya Imam Ghazali dengan karyanya Ihya Ulumuddin, sebuah karya yang menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Maka ulama-ulama pada zaman itu hilanglah bingung mereka, dan mendapati kitab ini adalah sebuah kitab yang sesuai untuk dibacakan, supaya mereka yang mempelajari syariat juga memahami hakikat yang berada di sebalik rahsia syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di Hadramaut itu di Yaman, di kurang 800 ataupun 900 tahun yang lepas, apabila tarikat Ba'alawi mula diasaskan oleh pengasasnya, iaitu Muhammad bin Ali, dikenali sebagai faqih mukaddam, telah meletakkan asas-asas yang penting dalam tarikat Ba'alawi atau tarikat Alawiyah, yang mana tarikat ini apabila kita perhatikan habaib yang berdakwah, mereka membawa bersama personaliti mereka di belakang mereka di atas landasan tarikat Ba'alawi, ataupun dikenali sebagai tarikat Alawiyah, yang diasaskan oleh Muhammad bin Ali faqih mukaddam. Maka beliau telah meletakkan asas bahawa di dalam menyebarkan tarikat ini kita meninggalkan segala macam bentuk kekerasan dan kekasaran, meninggalkan segala macam bentuk perselisihan dan perselingkahan, pergaduhan dan juga perbalahan, tidak menceburkan diri dalam perkara-perkara yang remeh-temeh sehingga kita teralih ataupun distracted daripada tujuan yang utama Allah SWT ciptakan, mengalihkan kita daripada fokus kepada ilmu yang lebih penting daripada perkara-perkara yang berbentuk khilafiyah, perselisihan pendapat dalam fikih. Kerana perkara yang lebih penting dan utama untuk ditekankan adalah perkara ketauhidan dan perkara yang berkaitan dengan tasawuf hati, yang mana ianya boleh menyatukan dan menyatupadukan hati manusia, dapat menimbulkan suatu kekuatan melalui perpaduan dan kesatuan tersebut. Jadi kita bersatu di atas ketauhidan, kita bersatu di atas hati yang bersih, yang suci, yang murni. Fiqh mempunyai landasannya dan mempunyai adabnya dalam menyikapi setiap perselisihan dan juga ikhtilaf yang terdapat di antara ulama dengan pendapat-pendapat mereka dalam mereka mengistinbat hukum daripada Al-Quran dan hadis berdasarkan landasan usul-usul ilmu yang penting. Dan dalam menyikapi perselisihan pendapat antara ulama, maka adab adalah amat penting. Bagaimana Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, pengasas kepada mazhab Syafi'i, ketika menziarahi maqam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah pengasas kepada mazhab Hanafi, yang kedua-duanya tidak sempat berjumpa kerana tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal, pada tahun itu lahirnya
Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Abu Hanifah adalah terlebih dahulu sebelum daripada Imam Syafi'i. Maka ketika Imam Syafi'i dewasa, beliau telah menziarahi makam Imam Abu Hanifah, dan ketika salat subuh, kerana di tepi makam ada masjid, Imam Syafi'i rahmatullah alaih dijadikan imam, dan beliau meninggalkan doa kunut dalam salat subuhnya. Maka mereka yang menjadi makmum kepada Imam Syafi'i bertanya, wahai Imam, adakah kamu telah menukar pendapat kamu? Kerana Imam Syafi'i berpendapat disunnahkan untuk membaca doa kunut ketika salat subuh, manakala dalam mazhab Hanafi tidak disunatkan untuk membaca doa kunut. Maka anak-anak muridnya dan juga makmum yang berada di situ pelik dengan tindakan Imam Syafi'i, kenapa tidak membaca doa kunut ketika salat subuh. Adakah kamu telah bertukar pendapat? Kamu telah menjumpai hukum yang lain selain daripada apa yang telah kamu temui sebelum ini? Imam Syafi'i kata, tidak. Aku masih berpegang teguh dengan pendapat aku bahawa disunnahkan untuk pembacaan doa kunut semasa solat subuh, tetapi sebagai menjaga adab aku kepada sahibul maqam, kepada tuan yang punya makam ini, yang menurutnya dalam solat subuh tidak ada doa kunut, tidak disunnahkan untuk membaca doa kunut. Jadi aku ingin beradab dan aku ingin berakhlak dengan tuan yang punya makam ini. Adab ini ditunjukkan kepada orang yang telah meninggal dunia oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Kalau begitu, bagaimana hal keadaan adab yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i? Bagaimana pula adab yang ditunjukkan kepada orang yang masih hidup? Mereka yang mempunyai perbezaan pendapat dalam fiqh antara mazhab, mereka tidak mencaci antara satu sama lain, mereka tidak mengkufurkan antara satu sama lain, mereka tidak membid'ahkan antara satu sama lain. Mereka hidup dalam keadaan harmoni. Mereka hidup di antara mereka dengan harmoni, dengan kesatuan, dengan kasih sayang. Perselisihan yang berada dalam fiqh itu tidak menghalang mereka untuk hidup dalam keadaan bersatu padu, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kehormatan. Tetapi apabila adab-adab itu telah ditinggalkan, maka mereka daripada ahli ilmu ataupun bukan ahli ilmu, apabila berdepan dengan perselisihan yang berada dalam fiqh, maka mereka menjadi tegang, mereka menjadi keras, mereka menjadi kasar dan kurang adabnya, sehingga membid'ahkan kepada amalan orang lain, menyesatkan perbuatan orang lain. Ini tidak berlaku kepada ulama-ulama yang mewarisi adab dalam mereka mewarisi ilmu tersebut. Kerana ilmu pasti datang dengan adab dan juga akhlak. Ilmu bukan ilmu yang hakiki jika ia tidak datang dengan adab dan akhlak. Matlamat hakiki daripada adab, daripada ilmu itu adalah terhasilnya adab dan akhlak. Imam Abdul Rahman, seorang ulama besar daripada mazhab Maliki, telah berguru daripada Imam Malik selama 20 tahun. Imam Abdul Rahman berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. 18 tahun daripada tempoh pengajiannya, beliau mempelajari adab sahaja daripada Imam Malik. Daripada tempoh 20 tahun, 18 tahun dihabiskan untuk mempelajari adab daripada Imam Malik, dan 2 tahun baki digunakan untuk belajar hukum hakam, syariat, fiqh dan lain-lain. Dan apabila Imam Malik meninggal, Imam Abdul Rahman mengatakan, aku menyesal 20 tahun aku belajar dan mengaji daripada Imam Malik, 18 tahun aku belajar adab, 2 tahun aku belajar syariat. Tapi apabila Imam Malik meninggal, baru aku sedar bahawa ulama yang membawa ilmu bersama adab tidak ramai. Kalau aku tahu sudah tentu 20 tahun kesemuanya aku akan hanya mempelajari adab daripada Imam Malik. Kerana ilmu syariat aku boleh dapati daripada sesiapa, asatidzah, ustaz, ada ulama lain yang boleh mengajar fiqh. Tapi mengajar fiqh bersama dengan adab, ini adalah jarang dijumpai. Kerana itu ulama mengatakan dalam ilmu itu berilmu sejemput, tapi adab selautan. Ilmu biasa garam kepada tepung, tepung adalah adab. Bila kita nak
masak kuih, tepung yang kita gunakan lebih banyak daripada garam yang kita letak. Garam itu adalah umpama ilmu, tapi yang banyak itu adalah adab. Perbanyakkan adab, perbanyakkan akhlak, perbanyakkan mengetahui dan mengenali cara-cara kita berinteraksi dan bermuamalah dengan baik, dengan kasih sayang. Dan ini diambil daripada Rasulullah SAW. Adab ini diambil daripada Rasulullah yang diturunkan kepada generasi setelahnya, itu para sahabat, para sahabat kepada generasi setelahnya. Baik, mari kita bacakan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan kita menuntut ilmu supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapat adab yang benar. Adab yang benar dalam ilmu, semakin kita berilmu, semakin kita tawaduk, semakin kita merendah diri. Bukan semakin tinggi ilmu itu semakin kita sombong kepada manusia. Semakin kita kagum dengan kealiman diri sehingga memandang rendah kepada manusia lain. Matlamat akhir daripada ilmu itu, semakin kita berilmu, semakin tawaduk, semakin merendah diri, semakin merasa kejahilan diri, semakin merasai dan menyedari banyak lagi yang kita tidak tahu. Kerana ilmu Allah itu adalah lautan yang tidak bertebing. Walaupun kita belajar 1000 tahun, tidak akan dapat kita mempelajari ilmu keseluruhannya. Dan ilmu Allah adalah amat luas. Dan jika seluruh lautan dijadikan sebagai dakwat dan seluruh kayu-kayu, pokok-pokok dijadikan pena dan ditulis segala ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 7 lautan akan habis dan seluruh pokok-pokok di atas muka bumi akan habis. Dan nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah, tidak akan habis ilmu Allah untuk ditulis. Baik, pada 2 minggu yang lepas, Imam Al-Ghazali telah mengingatkan kita dalam mukaddimahnya mengenai suatu perkara yang penting, iaitu mengenai niat. Kerana niat adalah suatu perkara yang perlu diutamakan sebelum seseorang itu melakukan sesuatu, dan ia perlu dijaga ketika melakukan sesuatu, dan ia perlu mengawasinya setelah dia melakukan sesuatu perbuatan ataupun amalan. Sebelum, semasa dan selepas, niat perlu diawasi, perlu dijaga. Takut-takut ketika melakukan ataupun sebelumnya ataupun selepasnya ada terselit sifat riak di dalamnya, sifat ujub, sifat takabur, sombong, sifat ingin cintakan sanjungan, inginkan kedudukan di mata manusia. Maka perlu dicek. Jika ini datang dan terselit, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Reverse sekejap dan muhasabah. Pandang kepada hati kita, ya Allah, baiki hati aku, ya Allah. Begini bagaimana manusia di dalam meneruskan amalannya. Maka dalam dia beramal, maka dalam pada itu diniatkan untuk membersihkan hatinya, untuk mempelajari sifat ikhlas tersebut. Kerana ikhlas itu akan datang hakikatnya apabila suatu amalan itu dilakukan dengan istiqamah. Maka seiring dengan perjalanan kita dalam beramal, maka dengan itu seiring kita cuba perbaiki niat kita daripada semasa ke semasa. Muhasabah niat kita, aku lakukan amalan ini kerana siapa? Ada tak terselit kerana lakukan kerana mata manusia, kerana inginkan pandangan manusia, kerana sanjungan daripada manusia, kerana inginkan pujian daripada manusia, supaya manusia nampak aku up ataupun standard dan sebagainya. Adakah apabila kita
kita berulang-alik ke masjid sehingga kita merasa kita orang yang soleh. Apabila kita memakai jubah dan juga berserban, bersyal, adakah kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain? Maka dalam beramal, seiring dengan beramal, serentak kita suka perbaiki niat kita. Bukan seseorang itu kerana takut dia riak, ujub, takabur, sombong, dia terus meninggalkan amalannya. Kerana manusia itu tidak menjadi sempurna dalam tempoh masa yang singkat, yang ringkas. Kadang-kadang ia memerlukan tempoh masa yang panjang untuk seseorang itu menyucikan hatinya, sehingga dia benar-benar mencapai hakikat ikhlas. Apabila amalan yang dilakukan yang istiqamah itu telah menjadi darah dagingnya, seolah-olah seperti darah yang mengalir, sehingga fokusnya tidak lagi pada pandangan mata manusia. Fokus dan konsentrasinya hanya pada pandangan Allah SWT. Diinginkan pujian daripada Allah, diinginkan harapkan ganjaran daripada Allah, diinginkan sesuatu yang lebih mulia pada makna yang tinggi, iaitu keridaan Allah SWT. Waridwanullahi akbar. Dan keridaan Allah itu adalah lebih besar lagi, terlebih agung daripada segala-galanya untuk kita dambakan, untuk kita harapkan, untuk kita lumbakan, untuk kita cari dan kita hasratkan. Kerana para wali Allah SWT, para salihin, para siddiqin, mereka mengatakan, dan perjalanan kami menuju Allah SWT sedikit demi sedikit menyucikan hati daripada sifat-sifat yang boleh menghapuskan ganjaran amalan kita. Yang terakhir sekali keluar daripada sifat para siddiqin. Para siddiqin adalah tahap ataupun kedudukan wali Allah SWT yang paling tinggi. Yang sifat dan juga penyakit hati yang paling akhir keluar adalah hubbul jah, itu cinta pada sanjungan, cinta kepada kemasyhuran. Kalau begitu hal kedudukan orang soleh yang mempunyai peringkat yang tinggi, ini kan lagi kita yang baru merangkak atau bertatih untuk menuju kepada suatu makna kejernihan dan juga ketulinan hati tersebut. Siru ilallah urjan wa makasir. Ulama mengatakan terus berjalan menuju Allah SWT dalam keadaan kamu timpang dan juga patah-patah. Bukan tunggu sampai sempurna barulah saya nak beramal. Saya tunggu diri saya sempurna dulu barulah saya nak melakukan ibadah. Saya tunggu diri saya sempurna dulu barulah saya nak jadi penuntut ilmu agama Allah. Saya tunggu diri saya sempurna dulu baru saya boleh berdakwah kepada Allah, berdakwah manusia kepada Allah. Saya tunggu diri saya sempurna. Tidak. Kalau seluruh manusia menunggu dirinya sempurna dahulu baru untuk berdakwah, siapa yang akan berdakwah manusia kepada Allah? Kalau seluruh manusia menunggu dia ingin sempurna dahulu dirinya, menjadi insan kamil, siapa yang ingin dapat beribadah kepada Allah dalam penuh dengan kekurangan, kelemahan, teruskan merangkak menuju Allah SWT. Allah memandang hati kita, keikhlasan hati kita, keteguhan hati kita dalam kita ingin menuju kepada Allah, dalam mencapai makna ketulinan dan kejernihan hubungan kita dengan Allah SWT. Seorang yang dalam dia beramal dan dia ingin dalam hatinya suatu keinginan, dia ingin dapatkan keikhlasan, jika ada berlaku terselit, insya-Allah Allah SWT maafkan atau ampunkan. Kerana Allah tahu apa yang itu belajar. Seorang belajar memandu kereta bila ada lesen L, dan dia bawa kereta di jalan sama dengan pelatihnya untuk belajar memandu. Jika ada kesilapan yang dilakukan, kesilapannya dimaafkan, kerana dia niat belajar, digantungkan L di situ, dimaafkan. Polis akan maafkan dia, dia takkan kena saman. Pelatih di sebelah ada L, dia sedang niat belajar. Tetapi seseorang yang beramal dan langsung dia tidak memperhatikan niat dan juga kedudukan hatinya, keadaan hatinya, suasana dan juga situasi hatinya, dia beramal tanpa dia memikirkan apa yang patut ada dalam hatinya, apakah patut niat yang dia adakan, sehingga bersarang dalam hatinya sifat takabur, sombong, ujub, seperti mana mentaliti yang dimiliki oleh iblis.
Begitu banyak sujud dan dunia ibadah yang dilakukan semasa dia menjadi Azazil. Sebelum namanya Iblis, namanya adalah Azazil, hamba Allah yang mulia. Azazil, nama asal Iblis. Tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi ini yang tidak digunakan oleh Azazil untuk digunakan untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Tapi rupanya tanpa disedari, dalam dia beribadah yang banyak, sujudnya yang banyak kepada Allah, ada timbul rasa ujub, rasa kagum dengan amalan dia. Dia timbul rasa anania. Aku dapat beramal sebab aku yang hebat, aku yang mampu. Sampai malaikat apabila mereka dapat tahu ada seorang hamba Allah di Allah Mahfuz yang akan terkena kutukan dan juga laknat daripada Allah, mereka semua pergi jumpa dengan Azazil untuk minta doa. Maka Azazil doakan semua malaikat, dia tidak doakan pada dirinya. Mustahil aku dapat termasuk dalam apa yang dikatakan seorang hamba itu terkutuk dan mendapat laknat Allah. Kerana dia memandang dirinya orang yang baik, mustahil dia dapat tersungkur. Apa yang berlaku apabila Allah SWT memerintahkan seluruh malaikat termasuk Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka ketika itu terzahir apa yang tersarang dalam hatinya. Bersama dengan banyaknya ibadat, dia terlupa untuk baiki hatinya, untuk mengawasi, untuk audit hatinya, kena niat apa yang dilakukan. Terzahir niatnya tidak baik, tidak khalis, tidak tulen kepada Allah. Dia dikenali sebagai Tawusul Muqarrabin, mendapat gelaran Rais, penghulu kepada Muqarrabin, penghulu kepada orang yang takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Berbangga dengan gelarannya. Dalam hatinya tersimpan rasa kekaguman dan keheranan dengan kesolehan, dengan kehebatan ibadahnya. Dan segala warnanya terkeluar bila disuruh sujud kepada Nabi Adam AS. Seluruh malaikat sujud kecuali Iblis. Wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Azazil bukan daripada kalangan malaikat, tapi daripada kalangan jin, daripada bangsa jin, tapi dia menderhaka kepada Rabbnya. Dia bukan jin, tetapi dia dimasukkan dalam kalangan malaikat kerana hebatnya ibadahnya. Sehingga daripada kalangan malaikat pun dia dikira sebagai penghulu. Tetapi apabila disuruh sujud kepada Nabi Adam, the true colour of Azazil keluar. Dia dah boleh bandingkan diri dia dengan Nabi Adam. Aku lebih baik daripada Adam, dia kata. Ana khairun minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Aku lebih baik daripada dia, aku lebih afdal, aku lebih utama daripada dia. Kenapa aku perlu sujud kepada Adam? Maka dia guna mentaliti anania, keakuan, ego yang menguasai dirinya. Dan akhirnya dia mendapat kutukan dan juga laknat daripada Allah, sehingga namanya diberikan Iblis, iaitu makhluk yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedurhakaannya bukan setakat itu sahaja. Wahai Allah, panjangkan umur aku sampai kepada hari kiamat, supaya aku dapat menghasut anak cucu cicit Adam, supaya bersama dengan aku dalam api neraka. Nabi Adam AS apabila melakukan kesalahan dalam ijtihadnya, kesilapan ijtihad, kita tidak katakan dosa maksiat, kesilapan dalam ijtihad ketika mengambil buah di dalam syurga, sehingga diturunkan daripada syurga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hikmah dan rahsia yang besar, diturunkan ke dunia dan bertaubat kepada Allah. Bertahun-tahun menangis di hadapan Allah, bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, aku telah menganiaya diri aku, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Bertahun-tahun menangis bertaubat di hadapan Allah. Begini mentaliti Nabi Adam AS. Lepas melakukan kesilapan dan kesalahan, rujuk kembali kepada Allah, ketuk kembali pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan dosa dia terus derhaka Allah Subhanahu Wa Taala.
dan terus action di hadapan Allah SWT dengan dosanya, maksiat. Lihat apa yang berlaku kepada iblis. Wahai Allah, panjangkan umur aku supaya aku dapat hasad setiap daripada anak cucu cicit Nabi Adam. Lihat bagaimana kedengkian dan juga hasad yang berada dalam diri iblis, bukan saja kepada Nabi Adam, tetapi anak cucu cicit Nabi Adam. Permusuhan yang nyata telah diterangkan oleh iblis, dan ianya telah direkamkan dalam Al-Quran. Berapa juzuk mengenai bagaimana iblis minta dipanjangkan umur dan doanya diperkenankan Allah. Ulama di sini mengatakan kalau doa iblis diperkenankan Allah, maka manusia boleh berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Teruskan berdoa, teruskan berdoa. Walaupun mustajabnya belum kunjung tiba, tapi jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Mungkin saja Allah Ta'ala simpan apa yang kita doakan itu di tempat sesuatu yang lebih baik lagi di akhirat, ataupun Allah Ta'ala tukarkan apa yang kita doakan itu dengan sesuatu yang lain, yang lebih baik daripada apa yang kita doakan. Ataupun mungkin saja doa yang kita lakukan itu Allah SWT tukarkan pada bentuk keselamatan dan juga keafiatan daripada segala macam musibah, bencana dan juga kemalangan. Digunakan doa-doa yang kita tidak dikabulkan secara apa yang kita minta secara spesifik, tapi Allah tukarkan dengan cara yang lain. Kerana tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tidak ada konsep doa yang tidak dikabulkan Allah SWT. Hanya sahaja hamba Allah yang perlu mengerti apa yang dimaksudkan dengan pengabulan doa oleh Allah SWT. Apabila Allah SWT perintahkan dalam Quran, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada aku, pasti aku akan niscaya aku akan kabulkan. Maka tidak ada istilah doa yang tidak dikabulkan Allah SWT. Sama ada doa yang dibuat itu dikurniakan secara cash apa yang didoakan, ataupun ditundakan, dilambatkan menurut hikmah Allah SWT, ataupun doa itu ditukarkan kepada sesuatu yang lain, minta anak lelaki untuk diberikan anak perempuan berdasarkan kebijaksanaan Allah SWT dan hikmah rahsianya, ataupun doa itu ditukarkan kepada keselamatan daripada segala macam bentuk malapetaka dan juga bencana, kemalangan, musibah, ataupun doa itu disimpan di akhirat, yang mana Rasulullah SAW bersabda, seorang yang sampai di akhirat dan melihat bagaimana doa-doa yang Allah Ta'ala simpan dalam akaun yang tidak dikabulkan ketika di dunia, maka ketika itu dia mengharapkan, ya Allah, kalau boleh semua doa yang aku lakukan di dunia ini tidak dikabulkan, semua minta disimpan dalam akhirat. Kerana apa yang dilihat itu adalah lebih utama, lebih kekal, lebih abadi daripada sesuatu yang fana binasa di dunia ini. Maka kalau boleh semua doa simpan dalam sesuatu yang dinampak dalam satu balasan yang lebih besar, lebih agung di sisi Allah. Maka begitu juga manusia dalam beramal, bila niatkan ikhlas, Allah SWT tengok dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Dia tengok kesungguhan hamba-Nya, berapa banyak dia nak dapatkan keikhlasan. Dan ini perlukan kepada ilmu tasawuf, perlukan bimbingan daripada apa yang saudara tadi pengusi kita daripada doktor hati. Tapi malam yang berada di hadapan ini bukan doktor, jururawat mungkin. Doktor adalah mereka yang pakar sampai lebih hati, yang mereka tahu keadaan anak muridnya. Dan ini masih ada pada zaman ini. Tapi mereka yang benar-benar jujur untuk mencari mursyid dan juga murabi, hati yang benar-benar jujur, Allah SWT akan datangkan sehingga dia mengetuk pintu rumah kamu sendiri. Seorang yang benar-benar mencari mursyid dan murabi dan mursyid akan datang ke rumah, ketuk pintu rumah kita untuk membimbing kita. Dan ini seperti jodoh, seperti mana pernikahan antara suami dan isteri, jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Siapa yang akan bersama dengan kita, sehingga siapa yang akan bersama dengan kita, isteri di dunia ini ataupun suami di dunia ini yang kekal sampai di akhirat. Begitu yang akan menjadi bapa rohani kita. Apakah bapa rohani? Iaitu yang membimbing roh kita, yang mendidik roh kita, mentarbiah jiwa kita dan hati kita, mendidik nafsu kita. Kita ada bapa biologi, bapa jasmani, yang dengannya ibu kita melahirkan kita.
Tapi manusia itu bukan hanya terdiri daripada jasmani dan juga badan. Tapi kita ada elemen yang lebih penting, yang merupakan hakikat diri kita, iaitu roh dalam diri kita. Itu hakikat diri kita yang sebenar, yang kita perlukan bapa rohani untuk mendidik roh tersebut. Dan ini seperti jodoh, yang kita perlu berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku seseorang yang dapat tunjukkan aku kepadamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah aku ke arah pembimbing yang boleh membimbingku ke arahmu, ya Allah. Doa kepada Allah. Allah akan jumpakan kita dengan seorang yang boleh bimbing kita, boleh pimpin kita, boleh tuntun kita dalam pendakian rohaninya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya Imam Ghazali mengatakan, kita telah sampai pada muka surat ke-14. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah, yakni permulaan, dan ada pula nihayah, yakni kesudahan, dan ada zahir dan ada pula batinnya. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, dan engkau tidak akan menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Baik, dalam perenggan ini Imam Ghazali mengatakan, sekali lagi mengingatkan kita, niat kita mencari ilmu adalah semata-mata untuk mencari keridaan Allah dan mencari hidayah. Mencari, kita semua adalah talib. Talib itu seorang yang sedang mencari hidayah, bukan menunggu dan menanti saya tunggu hidayah datang baru saya nak berubah. Tidak. Bukan ramai manusia yang terus sebegitu. Perubahan berlaku apabila dia sendiri hendak berubah. Allah Ta'ala tidak mengubah seseorang selagi dia ingin ubah dirinya sendiri. Saya tunggu seru baru saya nak pakai tudung, saya sampai seru baru saya nak solat, sampai seru baru saya nak berpegang teguh dengan sunnah. Saya tunggu seru. Tidak, manusia itu tidak menunggu seru, tidak menunggu hidayah, tapi mencari hidayah. Seorang yang duduk dalam majlis ilmu ini adalah termasuk kepada mencari hidayah. Kerana di dalam majlis ilmu, di sini bagaimana pandangan rahmat dan kasih sayang Allah tercurah. Dia mendedahkan dirinya kepada hujan limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada dalam dakapan dan perlukan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hari-hari yang tertentu mempunyai limpahan kurniaan, nafahat, hembusan rahmat yang diturunkan, yang dilimpahkan ke atas manusia. Ala fata'aratu laha, tidakkah kamu ingin mendedahkan diri kamu kepadanya? Kita perlu lihat di mana tempat hujan rahmat, di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, dan majlis di dalamnya menyebutkan nama Allah, menyebutkan tentang kebesaran, kehebatan Allah, menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menyebutkan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ tempat hujan rahmat diturunkan. Seorang yang masuk dalamnya, seorang yang mendedahkan kepada hujan rahmat tersebut. Kerana dia nampak tanda-tanda awan mendung yang akan membawa kepada hujan rahmat tersebut. Dia mencari majlis-majlis yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar di negeri Arab yang jarang-jarang hujan, apabila kita nampak awan mendung, kita akan gembira kerana setahun hanya beberapa kali hujan. Akan kita keluar bagi sunnah Rasulullah SAW, hujan yang turun, kita buka pakaian kita supaya kita kena di belakang kita, badan kita yang lelaki lah, supaya merasakan rahmat dan juga nikmat Allah SWT daripada hujan tersebut. Lebih-lebih lagi di tanah Arab. Setelah di sini mungkin agak payah. Negara Arab yang jarang-jarang hujan, bila kita nampak
kesan-kesan nak hujan, kita dedahkan diri kita pada hujan. Kita naik atas bumbung. Rumah di Arab kita boleh naik atas bumbung. Begitu juga manusia, diperlukan hujan rahmat Allah SWT dan mendedah. Duduk dalam majlis yang seperti ini bermakna dia mendedahkan dirinya kepada hujan rahmat tersebut. Di situ dia mencari hidayah. Mencari hidayah daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama. Mungkin ada di antaranya yang akan Allah SWT selitkan cahaya untuk terus tertusuk dalam hati kita, hingga menyentuh sanubari kita, yang menyebabkan kita boleh berubah. Begini dakwah dilakukan seorang yang berdakwah kepada orang lain yang mungkin nampak dia jauh daripada agama Allah. Kita rasa kita cakap mungkin dia tak dengar. Anak-anak kita nasihat mungkin kita rasa dia tak dengar, tapi kita tak tahu menasihat yang mana satu yang kita cakap dengan kasih sayang itu yang akan menyentuh hati dia. Maka dakwah dengan nasihat perlu diteruskan, teguran perlu diteruskan, tapi dengan kasih sayang. Kerana hidayah di tangan Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya mencari. Maka kita talib. Talib maksudnya yang mencari hidayah, mencari. Bukan duduk diam, goyang, menunggu seru, menanti seru. Apabila dia telah dapat hidayah, maka dia mula salik. Salik ada term yang digunakan untuk orang yang dah mula menempuh perjalanan menuju kepada Allah, dan mula lihat apakah stages hati, stages nafsu, di mana dia berada, nafsu amarah ataupun nafsu lawamah ataupun nafsu mulhamah ataupun nafsu mutmainnah. Dia dapat berinteraksi dengan nafsunya. Begitu juga dengan hati, dengan nafsu yang terbagi pada syahwat dan juga marah. Bagaimana sifat marahnya, bagaimana sifat parahnya, adakah masih ada penyakit tersebut. Dan dia belajar untuk berinteraksi, untuk mengawal kepada perkara tersebut, nafsu marah tersebut, juga nafsu syahwat, bagaimana keadaan syahwatnya. Dan dia perlu berinteraksi untuk melawan kepada perkara tersebut supaya ia tidak membawa kepada sesuatu yang membawa kebinasaan. Imam Ghazali berkata, niat menuntut ilmu bukan semata-mata untuk pandai bercakap, pandai berdebat, pandai berceramah, pandai bersyarah, pandai melawan hujah-hujah orang yang jahil. Seorang yang niatnya menuntut ilmu supaya dia dapat melawan perkataan orang yang jahil, maka Allah SWT tidak terima penuntutan ilmu tersebut. Kerana ini bukan kerana keridaan Allah SWT. Kita bukan belajar ilmu supaya orang panggil kita orang yang alim ataupun ulama dan sebagainya. Itu semata-mata kerana keridaan Allah SWT. Dan ini tidak boleh bermakna untuk seseorang itu berhenti ataupun menghalang untuk menuntut ilmu. Takut orang panggil aku takut aku terkena sifat riak dan sebagainya. Tidak. Teruskan menuntut ilmu, dalam pada menuntut ilmu seiring dengannya perbaiki hati, islah hati kita, minta pertolongan daripada Allah, doa kepada Allah, fokuskan hati dan fikiran kita kepada Allah. Ya Allah, aku ingin belajar, ya Allah, niat belajar. Kita gantung L kat situ. Allah akan mudah lepas pandang kepada hamba-Nya yang ada L di situ. Niat belajar, niat belajar untuk dapatkan ikhlas. Kadang-kadang terselit cepat-cepat istighfar. Ketika melakukan amalan, apabila manusia nampak, timbul rasa, ada pun orang pandang aku, atau memberi ada orang pandang aku. Cepat istighfar. Bukan bermakna itu jangan bagi sedekah dan sebagainya, teruskan, tapi dalam keadaan sentiasa perbaiki niat. Sebelum melakukan amalan, ketika melakukan amalan dan selepas melakukan. Jika selepas melakukan amalan ada juga terselit, jadi nama aku naik, ada orang sanjung aku, nanti ada orang puji aku, cepat-cepat astagfirullahaladzim, ya Allah, fikiran yang macam tu dapat menghapuskan amalan aku. Ya Allah, aku bertaubat, ya Allah, aku mohon perlindungan, ya Allah, daripada sesuatu yang boleh menjatuhkan aku dalam syirik kecil. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah seseorang daripada terkena daripada syirik besar dan syirik kecil, daripada sifat, terjaga daripada sifat riak. Doa yang diajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu
wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dah baca setiap hari, setiap kali lepas solat. Ini takut syirik kecil. Ianya berkaitan dengan ketauhidan. Perkara yang patut kita mantap dan patut kita tekankan adalah ketauhidan. Kita telah tegaskan sebelum ini. Perkara yang menjadi perselisihan pendapat antara ulama dalam fiqh yang perlu diraikan perbezaan pendapat tersebut. Tapi sesuatu yang perlu kita tekankan untuk kita bersama adalah perkara ketauhidan, perkara akidah. Kerana ia perkara yang utama sekali di akhirat yang akan ditanya. Seorang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, maka para malaikat akan kembangkan sayapnya apabila kita berjalan. Kita keluar daripada rumah, malaikat akan lebarkan sayapnya untuk kita berjalan di atas sayapnya sebagai suatu kemuliaan kepada penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu ini bukan bermakna yang keluar daripada rumahnya untuk pergi ke madrasah ataupun ma'had agama dan sebagainya. Tidak. Mereka yang keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Allah untuk menuntut ilmu, itu juga dikira dalam hadis tersebut. Ini adalah daripada hadis, yang mana ikan juga di dalam laut meminta keampunan bagi orang yang menuntut ilmu. Sepanjang dia menuntut ilmu, ikan-ikan di laut beristighfar. Tapi sebelum itu hendaklah kita ketahui bahawa hidayah itu adalah buah ataupun natijah daripada ilmu. Dan untuk hidayah ada permulaannya dan ada pula nihayah, ada kesudahannya, ada zahir dan ada batinnya. Maka begitu bagaimana bidayah hidayah ini disusun sebagai suatu ringkasan kepada Ihya Ulumuddin yang menggabungkan ilmu syariat dan juga ilmu hakikat. Supaya seorang tidak menjalankan syariat hanya sekadar rupa dan zahir saja. Solat, rukuk, sujud, itu adalah zahir sembahyang. Jika tidak ada khusyuk, tidak ada kehadiran hati, tidak ada aspek kebatinan di dalamnya, merasakan kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, ataupun tidak merasakan Allah sedang mengawasi kita, memantau kita, melihat kita, memandang kita, tidak ada perasaan itu langsung, tidak ada kehadiran hati, maka dia tidak ada roh solat, tidak ada hakikat solat. Soalan yang mula solat kepada dia mulai menerawang, lepasnya aku nak buat apa, disusun kronologi, jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, apa dia nak buat, apa barang dia hilang, dia fikir kat mana yang dia letak. Maka roh dan juga hakikat solat hilang, maka dia tinggal rupa sahaja, zahir. Sedangkan Allah tak tengok pada rupa zahir. Walaupun Allah perintahkan syariat tersebut, tapi Allah lihat pada hati manusia. Ini bukan bermakna dia perlu tinggalkan syariat. Syariat dia perlu jalankan, tapi dalam pada itu, seiring pada itu dia perlu perhatikan sesuatu yang lebih utama yang tepat gugurnya, jatuhnya pada Allah di situ, iaitu hati manusia. Bagaimana kehadiran hati, bagaimana khusyuknya, bagaimana khuduknya, bagaimana rasa kebesaran Allah dalam hatinya, kehebatan Allah, keagungan Allah. Sehingga perlu mencapai rukun agama yang ketiga, iaitu rukun ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Ia bukan makam yang khusus untuk wali Allah, bukan hanya makam yang diusahakan oleh ahli suluk ataupun ahli tarikat ataupun ahli sufi, ahli tasawuf. Tidak, ia rukun agama yang ketiga yang setiap mukmin perlu capai. Iman, Islam dan ihsan. Ihsan adalah aspek kerohanian dan kebatinan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, ataupun dipanggil sebagai makam musyahadah. Itu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan Allah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Seperti mana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran, di mana sahaja kamu berpaling dan menghadap, di situ ada Allah, di situ ada wajah Allah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana sahaja kamu menghadap dan berpaling, di situ ada wajah Allah. Dan ada zahir dan ada batin. Di sini bagaimana Imam Al-Ghazali menggabungkan syariat zahir
dan juga apa yang terkandung di dalamnya, batin, roh, hakikat, supaya dia tidak hanya rupa zahir. Bukan hanya rupa zahir, solatlah berapa banyak pun dia tidak akan mencegah fahsyat dan munkar. Kenapa saya dah banyak solat tapi tak dapat fahsyat dan munkar? Lihat pada hakikat solat, lihat pada kehadiran hati. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang hakiki, yang sebenar, dapat mencegah manusia daripada kemungkaran dan daripada fahsyat. Itu natijah yang benar daripada solat. Ulama mengatakan seseorang yang solat tapi masih belum dapat mencegah dirinya daripada fahsyat dan munkar, maknanya dia betul-betul dia masih lagi belum mendirikan solat dengan benar. Hanya rupa zahir saja, sujud, rukuk, zahir, tidak ada batin. Soal yang bawa patung harimau yang sedang menyeringai, yang kuku yang tajam, yang ingin membahas, tapi patung. Adakah manusia akan takut daripadanya? Akan lari daripadanya? Anak-anak kecil pun takkan lari. Kucing pun boleh main dekat ekor dia, dekat kaki dia. Tikus pun boleh main dekat ekor, dekat hidung dia. Kenapa tidak ada roh? Hanya rupa zahir saja, rupa zahir. Tidak ada roh. Seorang yang lapar dibawakan gambar nasi mandi sama dengan gambar teh o ais, ditunjukkan depan dia. Adakah akan hilang lapar dia? Adakah hilang dahaga dia? Takkan hilang, sebab itu hanya gambar saja, rupa zahir saja, gambar, tak ada hakikat. Sesuatu yang tak ada roh, tak ada hakikat, dia tidak akan beri kekuatan pada seseorang. Dia akan lemah. Seperti mana yang berlaku pada orang Islam sekarang, apabila dia ambil zahir sahaja daripada Islam dan melupakan aspek batin, aspek kerohanian dan juga aspek kebatinan di dalam Islam, maka dia nampak macam dia menjalankan syariat, tapi dia penuh dengan kelemahan, penuh dengan lemah, tidak ada roh, tidak ada hakikat. Ketika dia mengenepikan sesuatu yang berbentuk hakikat dan juga roh kepada agama tersebut, syariatnya menjadi kering dalam amalannya. Pegangan dan amalan agama menjadi kering dan juga tanpa roh, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan. Sehingga untuk mencegahnya daripada fahsyat dan munkar saja tidak ada kekuatan untuk mencegahnya. Solatnya tidak ada roh. Itu ulama mengatakan jika seseorang melakukan suatu kemungkaran, suatu dosa dan maksiat, berbalik lihat, cek solatnya, something wrong dengan solat. Ada apa dengan solat? Apa yang aku fikirkan, apa yang aku menerawangkan fikiran aku semasa solat, sehingga aku boleh tersungkur dosa dan maksiat berkali-kali. Oleh Imam Ghazali mengatakan dalam kitab ini, saya akan sebutkan Bidayatul Hidayah. Ini nama yang diberikan oleh Imam Ghazali, iaitu permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, iaitu penghujung kepada hidayah. Kalau tidak ada permulaan, maka tidak akan ada penghujung. Maka yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang berada di hadapan kita adalah dinamakan sebagai ilmu ihsan, untuk mencapai makam rukun agama yang ketiga tersebut, iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu juga dikenali sebagai ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa, pembersihan hati. Jika tidak ada permulaan, maka tidak ada perakhiran yang baik, tidak ada perakhiran yang penuh dengan cahaya dan juga keredaan Allah. Suatu ilmu yang takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada beberapa puluh tahun kebelakang ini dipinggirkan
kehendak zaman sehingga ilmu ini dianaktirikan, dipendamkan dengan sistem yang prevalent ataupun berluasa di seluruh dunia, sehingga pengajian agama ditapis, disaring, sehingga peranan orientalis yang mengetahui bahawa ilmu seperti ini dapat menaikkan jati diri Islam, maka ditenggelamkan, dikosongkan daripada pengajian agama. Dan sehingga orang yang belajar agama dia hanya pelajari fiqah, fiqah dan fiqah. Dan mempelajari fiqah tanpa adabnya, maka akan membawa kepada rijik, akan membawa kepada permusuhan, persengketaan, dan dia merasakan dia saja yang betul. Orang lain yang berbeza pendapat dengannya salah, sesat, bid'ah, khurafat, jahannam. Kerana tidak ada adab. Fiqah itu perlu dengan adab yang tinggi, dan adabnya ada dalam ilmu ini. Ulama mengatakan tanda seseorang ulama itu adalah ulama su ataupun ulama akhirat adalah bagaimana kecintaannya kepada Imam Ghazali dan karya dan juga kitab-kitabnya. Bagaimana perhatian seorang ulama itu kepada karya Imam Ghazali dan fokusnya kepada Imam Ghazali. Di situ dapat ditentukan ulama itu adalah ulama akhirat ataupun ulama su. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya untuk tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjumus ke dalam jurang kecelakaan. Kadang-kadang syaitan dia kata tak apa, menuntut ilmu. Nanti orang panggil kau orang yang berilmu, nanti orang panggil kau seorang yang alim, nanti orang panggil kau seorang qari, pembaca Al-Quran dan sebagainya. Maka jika seseorang itu kuat keinginan yang duduk dalam majlis ilmu, syaitan akan datang daripada arah yang lain, cuba rosakkan niat kita sehingga amalan kita terhapus. Dan dia akan lebih licik lagi. Kau jangan pergi menuntut ilmu, kau jangan beribadah, nanti timbul sifat riak, takabur, sombong dalam diri engkau. Maka seorang yang menurut kata syaitan, maka dia telah menangkan syaitan. Kalau daripada awal siang-siang sudah aku tak nak beribadah, aku tak nak menuntut ilmu, aku tak nak berdakwah, nanti timbul sifat yang bukan-bukan dalam hati aku. Maka daripada awal lagi dia menangkan syaitan. Jadi itu bukan penyelesaian yang sebenar untuk mendapatkan ikhlas. Mendapatkan ikhlas, teruskan dalam keadaan patah-patah dan menuju Allah, dalam keadaan patah, dalam keadaan ketidaksempurnaan, dalam keadaan timpang, dalam keadaan patah-patah dan penuh dengan kelumpungan, teruskan kepada Allah. Allah lihat perjalanan kita, keikhlasan dan juga kesungguhan kita, kejujuran kita untuk dapatkan Allah. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan dalam ayat yang berbunyi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Ramai orang yang membuat baik, tapi tanpa ilmu tasawuf dia tak tahu rupanya ada penyakit riak yang menghapuskan amalan baiknya. Ada penyakit ujub, takabur, sombong, cinta dunia dalam hatinya yang menghapuskan amalan baiknya. Dia tidak sedar ada penyakit hasad, dengki, dendam, kesumat ke atas nikmat yang Allah SWT lebihkan ke atas orang lain, yang boleh membakar amalan dan juga kebajikan daripada pahalanya. Ramai orang yang telah melalui usianya yang banyak sehingga tidak menyadari bahawa rupanya riak itu adalah sebuah penyakit. Tidak tahu riak itu penyakit. Dia ingat itu okey.
takabur, dengan itu okey, sombong, merasa dirinya megah, hebat, supaya orang look up pada dia. Dia tak tahu itu penyakit. Dengan itu okey, tapi itu KO. Itu KO di sisi Allah. Yang mana selama ini dia melakukan amalan yang besar-besar dengan ada ganjaran di sisi Allah, tapi tanpa ilmu yang membersihkan hati ini, amalannya jadi zero. Hajinya zero, umrahnya zero, sedekahnya zero, zakatnya zero, solatnya zero, jemaahnya zero, Qurannya zero, zikirnya zero. Tapi kalau kita letak satu saja di hadapan, itulah ikhlas, maka semua zero tadi akan bernilai. Zero, letak satu saja, dia akan jadi bilion, trilion, zillion. Tapi satu tadi yang ikhlas dicabut, semua jadi kosong. Semua kosong. Letakkan satu itu, ikhlas. Semua kosong akan bernilai. Maka digit, semuanya bernilai. Dia menyangka bahawa diri melakukan kebaikan, rupanya amalnya ditolak oleh Allah SWT. Kerana dia tak tahu riak itu suatu penyakit yang menghapuskan amalannya. Dia tak tahu hasad dengki itu adalah suatu penyakit yang membakar amalannya. Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan hasad dengki menghapuskan amalan seperti mana api membakar kayu yang kering. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajak engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama, dan dia mengajak engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebut di dalam hadis dan juga perkataan para ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah SAW yang berbunyi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, yakni amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah SWT. Maka seorang yang semakin berilmu, semakin dia rasa sombong dengan ilmunya, maka dia bukan semakin dekat kepada Allah, dia semakin jauh daripada Allah dengan ilmunya. Ini bukan bermakna seseorang itu perlu stop ataupun berhenti daripada menuntut ilmu. Tidak, teruskan menuntut ilmu, tapi dalam masa yang sama baiki hati, islah hati kita, cek hati kita, introspek. Dan syaitan juga melemburkan engkau daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Artinya orang yang paling dahsyat sisaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Seorang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya, dia tidak mendapat manfaat daripada ilmunya, maka ilmu itu menjauhkan dia lebih jauh daripada Allah SWT. Dan ini juga tidak menghalang manusia. Saya tidak ingin menuntut ilmu nanti saya tahu suatu hukum, bermakna saya kena amal. Saya takut kalau saya tahu kepada suatu hukum saya kena amal, dan kalau saya tak amal nanti saya masuk dalam dahsyat siksaan. Ulama kata dia berada dalam kejahilan yang sebenar. Ini bukan makna daripada hadis tersebut. Seorang meninggalkan menuntut ilmu kerana takut dia disiksa ataupun dia masukkan api neraka lebih daripada orang jahil, dia akan berada di siksaan yang lebih hebat lagi. Kerana menuntut ilmu adalah wajib. Saya tak nak masuk dalam majlis ilmu, nanti saya tahu pasal hukum hakam, saya kena amal. Kalau saya tak amal nanti ada siksaan. Tidak. Dia meninggalkan majlis ilmu dan tidak mengetahui hukum, siksaannya lebih besar di akhirat, lebih besar, lebih dahsyat. Dan ini adalah bentuk ancaman kepada orang alim yang tidak beramal. Ini tidak bermakna seorang yang jahil tidak perlu menuntut ilmu sebab takut kepada perkara tersebut. Keadaannya lebih teruk lagi jika dia meninggalkan majlis ilmu sehingga dia tidak apply hukum hakam kat atas dirinya. Dia tak boleh jalankan syariat sebab saya tak ada ilmu. Dia berada dalam keberbahayaan lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Padahal Rasulullah SAW selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni
a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat, yang tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar, yakni tidak dimakbulkan. Rasulullah SAW menyatakan bahawa ilmu itu terbagi kepada dua, itu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menembus hingga ke hati manusia, sehingga dia memberi kesan dan pengaruh pada hatinya. Apabila hatinya baik, maka seluruh anggotanya akan menjadi baik. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang hanya berhenti di lisan. Dia hanya pandai bercakap, dia hanya boleh berbahas ilmu, dia boleh bincang, dia boleh muzakarah ilmu. Itu sekadar maklumat, itu bukan hakikat ilmu. Dia boleh keluarkan maklumat, dia boleh hafal bermacam-macam perbahasan, perbincangan dalam isu agama. Tapi jika ia tidak efek dan tidak memberi impak kepada hati dan jiwa, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Itu hanya terhenti di lisan, dan dia hanya sebagai suatu produk USB yang hanya menyimpan maklumat. Hanya menyimpan maklumat. USB ataupun hard drive is another USB, another pen drive. Hanya menyimpan maklumat dan tidak ada kesan padanya. Kita tidak mahu jadi seperti USB sahaja yang hanya menyimpan maklumat. Jadi maklumat itu perlu menjadi ilmu yang hakiki, yang memberi manfaat kepada jiwa kita, yang mencorak adab dan juga akhlak syakhsiah kita, pribadi kita. Jadi manusia lain dapat manfaat daripada kita. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tufradu shifahuhum bi maqarir min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nahnaha 'anil syarr wa na'tihi. Artinya, aku melalui pada malam aku diisrakan dengan sebuah kaum, dilalukan di tepi sebuah kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Seorang yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada amal kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang diajarkan kepada orang lain, apa yang didakwahkan, apa yang diserukan, apa yang diajarkan. Dan dia menyuruh orang lain meninggalkan kejahatan, tapi dia sendiri mengerjakannya. Dan ini juga tidak bermakna seseorang itu perlu tunggu diri dia sempurna untuk menjadi seorang yang betul-betul meninggalkan larangan Allah dan melakukan segala perintah Allah, baru hendak dia berdakwah, hendak menyeru manusia kepada Allah. Tidak. Dia berbalik kepada konsep yang telah kita terangkan tadi, dan kita meneruskan dakwah dan kita perbaiki hati kita sehingga kita dapat meninggalkan larangan Allah. Ini adalah bentuk ancaman untuk mengingatkan kita bahawa ada satu sesaan yang sedang menunggu untuk orang yang mengajak manusia kepada Allah, tapi dia tidak berusaha untuk datangkan apa yang diajarkan, apa yang didakwahkan, apa yang disuruhkan kepada dirinya. Itu dalam dakwah, seorang yang di tangannya ada botol arak, dia masih berkewajipan untuk mencegah orang lain untuk meninggalkan minum arak. Kewajipan dakwah tidak gugur daripada orang yang walaupun bau mulutnya masih ada bau arak, di tangannya lagi ada botol arak. Kewajipan dakwah masih belum gugur untuk mendakwahkan rakan yang lain untuk meninggalkan arak. Tidak gugur. Naam. Manusia tidak tunggu sampai dia sempurna menjadi wali baru dia nak berdakwah ataupun menyuruh manusia ataupun beribadah ataupun solat tahajud. Maka
berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu muslihat syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipu dayanya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya dia telah memperdayai engkau dengan memesongkan niatmu. Maka celakalah bagi si jahil sekali celaka kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Maka si jahil mendapat sekali celaka, dan sekali kebinasaan, tapi si alim 1000 kebinasaan apabila tidak mengamalkan ilmunya. Ini juga adalah ancaman yang berat kepada mereka yang berilmu dan tidak mengamalkannya. Di sini juga perlu diterangkan seperti mana yang para ulama kita telah jelaskan. Ini juga bukan bermakna seseorang itu perlu menjadi jahil supaya dia dapat sekali saja celaka. Ini daripada satu aspek yang lain, tapi aspek sisaan di akhirat untuk orang yang meninggalkan majlis ilmu dan dia menghabiskan usianya tanpa menuntut ilmu yang wajib ke atasnya, sehingga dia tidak tahu bagaimana untuk berjalan menuju Allah, pembersihan hatinya, bagaimana melaksanakan dan menunaikan syariat Allah, maka dia dalam kebahayaan yang besar. Dan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ini adalah ancaman yang besar daripada Nabi Muhammad SAW. Adakah kamu mengajarkan kepada orang lain sedangkan kamu sendiri tidak mendatangkan kepada diri kamu sendiri apa yang kamu ajarkan tersebut? Yang ketahuilah bahawa manusia yang menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapat keuntungan yang segera ini dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Maka orang ini adalah berada dalam golongan yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserah kepada kehendak Allah, telah mahu diampunkan atau diseksa. Tapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, maka bolehkah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka dia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencari segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haluan dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan hilah syaitan, dan sangat tipis harapan untuk bertaubat kepada Allah, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan yang baik, padahal ia telah lupa akan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal, faqila ma huwa ya Rasulullah, faqala ulama usul. Artinya selain daripada dajjal, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada dajjal. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah SAW? Nabi SAW menjawab, mereka ialah ulama usul, yakni ulama yang jahat. Ini yang kita kata ulama usul, ulama yang jahat. Dan ada 3 peringkat orang yang mencari ilmu. Yang pertama, semata-mata kerana keridaan Allah, mencari bekalan untuk menuju kepada Allah SWT. Ini orang yang beruntung.
Dan orang yang kedua, dia mencari ilmu untuk keuntungan yang segera di dunia dan mendapatkan kemuliaan pangkat dan harta benda. Dan dia sendiri menyadari hal ini dan merasakan hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialami dan kehinaan maksudnya. Dia sedar bahawa di dalam dia menuntut ilmu dan dia mengajarkan ilmu ada terselit sifat-sifat dan juga penyakit-penyakit hati dalam dirinya. Dan orang yang menyadari kepada perkara tersebut dan apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah dia akan mendapat pengampunan daripada Allah. Kalau dia berterusan sehingga ke akhir umurnya seperti itu, sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi dia akan mati dalam su'ul khatimah, iaitu kesudahan yang buruk. Dan di sini ulama mengatakan bezanya orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu pada permulaannya mungkin dia akan mengalami perkara-perkara yang sedemikian, tetapi apabila dia semakin tua dan semakin berumur, maka jika ilmu itu benar, dia akan membimbing seseorang itu kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan hamba Allah adalah daripada kalangan orang yang berilmu, daripada ulama, ahli ilmu. Maka seseorang yang menuntut ilmu dan menuntut ilmu dan menuntut ilmu, dan sehingga dia dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu dia akan lama-kelamaan dia tahu bagaimana letakkan keutamaan dirinya, bagaimana dia berinteraksi dengan ilmu tersebut dan juga dengan apa yang terjadi pada dirinya. Orang yang tidak ada ilmu, dia akan putus asa, dia akan merasa aman daripada azab Allah. Dia tidak tahu apa makna taubat, dia tidak tahu apa makna rujuk kembali kepada Allah, dia tidak tahu makna penyesalan. Tapi orang yang berilmu, dia tahu perkara itu ada dalam dirinya, tapi kerana nafsu yang menguasai dirinya, menyelubungi hatinya, sehingga dia lemah dan tersungkur untuk melakukan dan beramal dengannya. Tapi ilmu itu, jika mendapat kasih sayang daripada Allah SWT, ilmu itu akan menuntunnya kepada arah yang benar, dan mendapat taufik daripada Allah SWT. Itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu adalah wajib di atas setiap mukmin yang beriman kepada Allah. Wajib, ini bukan harus, bukan sunat. Wajib setiap mukmin, dia perlu mempelajari ilmu, wajib mempelajari ilmu supaya jalannya benar dan sahih dan dasarnya betul untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang jahil, daripada awal lagi dia tidak ada map, tidak ada peta untuk menuju kepada Allah. Orang yang berilmu, dia sudah ada peta, sekarang terserah kepada dia, terpulang kepada kekuatan masing-masing untuk digunakan peta yang dia telah miliki untuk menuju kepada Allah ataupun tidak. Sama ada seorang ada peta ataupun tidak ada peta. Di sini bezanya orang yang jahil dan juga orang yang mempunyai ilmu. Orang yang jahil kan dia nak menuju kepada Allah, dengan kejahilan dia tidak akan menuju kepada Allah. Seseorang tidak akan dilantik oleh Allah menjadi wali dalam keadaan dia jahil. Tidak ada wali Allah yang jahil. Mustahil seorang wali Allah adalah daripada yang jahil. Kalau dia jahil, Allah Ta'ala akan jadikan dia seorang ahli ilmu, baru Allah lantik dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ditetapkan menjadi wali Allah. Tapi dalam kejahilannya dia menjadi wali Allah, dengan kejahilan dia bukan wali Allah. Wali Allah adalah orang yang mencapai hakikat dan juga makrifat dalam masa yang sama. Dia tahu hukum hakam syariat, tahu hukum hakam segala yang diwajibkan ke atasnya. Dan peringkat yang ketiga yang kita semua takuti, yang semua ulama takut, semua ahli ilmu takut, apabila diperdayai dan dikuasai oleh syaitan, hingga dia menjadikan ilmu
yang dimilikinya sebagai alat untuk menghimpunkan kekayaan dan mendapatkan kemasyhuran, kemegahan di sisi manusia, kedudukan, merasa bangga, ramai pengikut, dan dia menggunakan ilmu yang dituntut untuk mencapai segala hajatnya yang berbentuk duniawi. Dan ini adalah bergantung kepada niat masing-masing. Dia kembali kepada niat. Adakah niat dia menuntut ilmu itu adalah semata-mata kerana Allah, dan jika dia perolehi harta dan dunia tersebut, apakah niatnya? Adakah ini menjadi matlamatnya ataupun ini sebagai alat? Adakah niat asal dan juga matlamat asal dia adalah menolak keuntungan dunia? Daripada niat dia menuntut ilmu tersebut menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama dan sebagainya. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkatnya bahawa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Masih dia terpedaya dengan syaitan, sudah kamu ini sudah alim, sudah capai kedudukan yang tinggi, kamu lebih hebat daripada semua orang jahil. Sebab pada zahirnya orang nampak dia seperti ulama, padahal dia mengetahui keadaan dirinya sendiri. Orang yang bodoh itu, kata ulama saja, orang yang bodoh itu ialah dia mempercayai pujian dan juga sangkaan orang lain terhadapnya, dan dia meninggalkan apa yang menjadi keyakinan pada diri sendiri. Seorang yang bodoh adalah orang yang mempercayai sangkaan orang lain kepada pujian orang lain, yang menyangka dirinya begini dan begitu, begini dan begitu, padahal dia mengetahui keadaan dirinya, bagaimana hakikat dirinya yang sebenar. Hingga dia terlupa apa yang menjadi keyakinan dirinya terhadap dirinya sendiri, kerana dia lebih mengetahui hal keadaan dirinya sendiri daripada orang lain. Orang lain tidak tahu apa yang dilakukan di belakang manusia, apa yang dilakukan di belakang dinding, apa yang dilakukan di belakang pintu, yang bukan di depan khalayak ramai. Dia lebih mengetahui keadaan dirinya daripada apa orang yang nampak daripada segi zahir ketika dia bersama dengan khalayak masyarakat. Maka dia adalah bodoh kerana dia mempercayai sangkaan sehingga dia menyangka apa yang disangkakan itu betul pada dirinya. Orang yang soleh, orang yang alim, orang yang baik, orang ahli agama, padahal dia tahu bagaimana penyakit hati yang bersarang dalam dirinya, yang dia juga struggle dalam menghadapinya. Maka manusia perlu berhati-hati dalam menghadapi pujian dan juga sanjungan orang lain terhadap dirinya. Katakan amin ya Allah. Katakan dalam diri, amin ya Allah kepada pujian ini. Aku tidak memiliki sifat yang dikatakan, tapi ya Allah, aku aminkan apa yang dikatakan. Ya Allah, kau realisasikanlah apa yang dipujikan. Dan segala pujian tersebut adalah milikmu ya Allah, bukan milik aku. Segala kesempurnaan kembalikan kepada Allah yang maha sempurna. Dan sesuatu yang lebih ditakuti oleh Nabi SAW daripada Dajjal adalah ulama usul, iaitu ulama yang jahat. Kerana ulama yang jahat dapat memporak-porandakan masyarakat. Jika ulama menjadi buruk, maka masyarakat akan menjadi buruk. Ada dua golongan yang jika ianya buruk, maka masyarakat akan menjadi buruk bersama dengan dua golongan tersebut. Yang pertama sekali umara, iaitu pemimpin. Yang kedua ulama. Jika kedua golongan ini tergelincir, masyarakat akan tergelincir sekali dengan mereka, akan terjebak dengan apa yang mereka terjebak, akan berpecah dengan apa yang mereka berpecah. Dan jika ulama dan umar digabungkan dengan paduan yang benar, yang sahih, dengan ilmu yang benar, segalanya bermula dengan ilmu. Umarat dan ulama kedua-duanya berbalik kepada ilmu yang benar, ilmu yang sahih, yang membentuk kepimpinan dan membentuk keilmuan yang benar, bermula daripada ilmu yang benar di atas landasan yang benar, bukan sistem yang telah dirosakkan oleh musuh Islam. Sistem yang benar
yang sahih yang berentayang sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia, tetapi ulama buruk ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan, kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya, dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulama ini dan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat berbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, nafsu amarah ulama ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabuh jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Wahai para penuntut ilmu, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah diragut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, dan rugilah dia. Dan janganlah sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, yakni permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir, dan nihayatul hidayah itu, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, menjunjung segala perintah Allah. Yang kedua, menjauhi segala larangan Allah SWT. Maka dalam kitab ini saya akan sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Maka begini bagaimana berakhirnya mukadimah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, mengingatkan kepada kita bahawa segala-galanya adalah kembali kepada niat, keikhlasan kita. Maka ini perlu diperhatikan, perlu diawasi, perlu diperbaiki, perlu diislah, perlu ditarbiah. Seiring dalam kita melakukan amalan, tak perlu kita merasa putus asa, rasa sudah aku tak ada ikhlas, aku tidak ada neraka. Tidak, yang siang-siang menyerahkanlah kepada syaitan. Teruskan beramal. Syaitan akan takut kalau kita lihat kita istiqamah dalam amalan. Kerana istiqamah itu adalah tanda untuk mendapat keikhlasan yang benar. Walaupun sedikit amalan yang dilakukan tapi dilakukan dengan istiqamah, maka syaitan amat takut dengannya. Syaitan suka melihat manusia yang lakukan amalan banyak-banyak, kemudian esok dia tinggalkan, dan tahun depan baru dapat taufik balik, ataupun 2 tahun, 3 tahun, ataupun terus dia tinggalkan. Itu apa yang disukai oleh syaitan. Tapi walaupun amalan yang sedikit, tapi dilakukan dengan istiqamah. Dan ini bukan perkara yang wajib. Wajib adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, apa yang difardukan. Amalan istiqamah ini adalah amalan-amalan yang sunat yang lain. Kerana banyak penyakit hati adalah lebih tertimpa kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara sunat. Perkara wajib adalah sesuatu duty, kewajipan yang kita patut lakukan di hadapan Allah. Tapi untuk melakukan perkara yang sunat, dia melakukan satu kekuatan yang lain. Seorang yang melakukan amalan sunat, dia lebih perhatikan keadaan hatinya, yang sampai rasa kekaguman mencengkam dirinya sehingga merasakan kehebatan dirinya, kemampuan dirinya, sehingga melupakan bahawa dia dapat rukuk, dapat sujud, dapat beribadah, dapat tafarruq, dapat zikir semata-mata daripada taufik Allah. Dia terlupa di belakangnya ada Allah. Maka jangan sampai terpisah daripada Allah, daripada taufik Allah. Bila kita ada soalan, apakah maksud si jahil sekali celaka, si alim 1000 kali celaka? Kalau macam itu, untunglah si jahil. Maaf, kami bertanya ya Ustaz. Maksud di sini adalah ancaman, kata-kata ancaman daripada Rasulullah. Ianya berasal daripada hadis
yang Imam Ghazali petikkan di sini sebagai satu peringatan, kerana sekarang ini sedang dibincangkan peringatan dan juga nasihat yang tegas diberikan kepada penuntut ilmu dan juga kepada para ulama untuk mengamalkan ilmu, supaya ilmu ini bermanfaat. Dan kita telah terangkan tadi, bukan bermakna si jahil lebih untung kerana dia bukan alim. Sesuatu yang berbentuk ancaman yang seperti ini adalah untuk menggerunkan hati manusia daripada penuntut ilmu. Daripada hakikatnya, seperti mana yang ulama telah jelaskan, hakikatnya di akhirat keadaan yang lebih berbahaya adalah seorang yang meninggalkan majlis ilmu kerana dia takut menjadi orang alim, dia takut memperoleh ilmu yang akhirnya dia takut ilmu itu wajib ke atasnya, dia perlu laksanakan, dia perlu lakukan. Maka keadaannya lebih teruk di akhirat nanti. Maka kecelakaan di sini adalah lebih kepada amal, dalam beramal. Jahil mereka tidak beramal kerana mereka tidak mempunyai ilmu, sehingga tidak dapat mengamalkan ilmu itu dengan benar. Daripada hakikatnya alim itu ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang beribadah tapi jahil. Hakikat orang yang berilmu adalah sebenarnya ditakuti oleh syaitan, walaupun alim itu tidur sahaja. Tidurnya seorang alim itu ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid yang sedang sibuk beribadah. Maka jangan sekali-kali attempt untuk jadi jahil. Dan saya terfikir bahawa saya nak jadi jahil je lah, dapat satu celaka. Satu celaka ni pun bahaya daripada Allah SWT. Maka itu bukan seperti mana yang kita gambarkan bahawa ancaman-ancaman seperti ini menggalakkan manusia menjadi jahil. Kalau begitu, semua hadis-hadis yang menggalakkan manusia menuntut ilmu semua gugur, kerana kefahaman kita kepada hadis seolah menggalakkan kita untuk menjadi orang jahil. Maka roh kepada ilmu semua tercabut kalau kefahaman kita di situ. Roh dan hakikat ilmu semua gugur kalau kita faham daripada segi aspek itu. Beruntung orang jahil, beruntung orang jahil. Yang paling rugi di akhirat nanti. Tapi ancaman diberikan kepada alim supaya dia beramal dengan ilmunya. Di sini adalah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, supaya seseorang yang mempunyai ilmu itu dia terus cek kepada hatinya, jika hatinya ikhlas, maka dia akan beramal dengan ilmunya. Adakah ilmu yang dimiliki ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang tidak bermanfaat? Maka saya harap jawapan itu jelas. Kerana kelebihan orang berilmu itu lebih daripada orang jahil. Dan apa juga keadaan, Imam Haddad rahmatullah yang mengatakan dalam kitabnya, berapa ramai orang yang jahil takut untuk masuk dalam majlis ilmu kerana dia takut kalau dia mengetahui ilmu tersebut dia wajib mengamalkannya, padahal kerana dia memahami daripada aspek yang silap daripada ancaman-ancaman seperti ini ke atas orang alim, sehingga dia menyangka menjadi jahil adalah lebih baik, untuk tidak duduk dalam majlis ilmu adalah lebih baik, untuk tidak berdamping dengan orang yang berilmu adalah lebih baik. Maka Imam Haddad memberi ancaman bahawa dia keadaannya lebih teruk lagi di akhirat. Jawapannya ke hadapan Allah adalah lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi daripada orang alim. Dan sisaannya lebih teruk lagi, kata Imam Haddad. Sisaannya adalah lebih besar lagi.
boleh disebut sekali celaka atau 1000 celaka, untuk kekalkan orang alim supaya dia bergegas menuju kepada amalan dan memperbaiki niatnya, memperbaiki amalannya, supaya dia jangan hanya ada berilmu tapi ilmu tidak memberi manfaat kepada dia sehingga dia tidak mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT kurniakan kita istiqamah insya-Allah dan menuntut ilmu dan memberi kita hakikat dan roh kepada ilmu tersebut dan memberi kekuatan untuk mengamalkan dan seluruh ilmu yang kita miliki. Dan semoga Allah SWT bangkitkan kita bersama dengan ulama as-salihin dan juga ketua kepada penghulu kepada seluruh ulama itu Nabi Muhammad SAW, penghulu kepada seluruh Nabi, penghulu kepada seluruh Rasul, imam kepada seluruh manusia Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang, memasukkan ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW, berjumpa di Telaga Kausar dalam keadaan Rasulullah redha dengan kita. Semoga Allah Ta'ala redha dengan segala perbuatan kita. Ya Allah, pandanglah hati kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Perbaikilah hati kami, Ya Allah. Sucikanlah jiwa kami, Ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah hati kami daripada segala macam penyakit hati. Jauhkan hati kami daripada penyakit riak, ujub, takabur dan cinta dunia. Jauhkan kami daripada hasad, dengki dan juga dendam sesama manusia. Jauhkanlah kami daripada perbalahan, pertelingkahan dan juga perpecahan daripada di sesama manusia, Ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, Ya Allah. Satukanlah hati umat Islam, Ya Allah. Kurniakan kekuatan kepada umat Islam, Ya Allah. Kurniakan perpaduan, Ya Allah. Ya Allah, Kau tinggikan semangat ukhuwah Islamiyah di antara masyarakat Islam, Ya Allah. Ya Allah, kami berada di akhir zaman, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal, Ya Allah. Golongkan kami dalam golongan yang sentiasa membawa kami kepada-Mu, Ya Allah. Membawa kami kepada ilmu-ilmu yang benar dan menuju kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah dan janganlah Engkau matikan kami dalam su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.